Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini, saya ingin membawakan anda menjejaki satu lagi laluan keretapi yang pernah wujud lebih dari 100 tahun yang lalu, tetapi kini telah hilang dari pandangan dan pengetahuan ramai orang. Ini adalah kisah dan jejak laluan keretapi lama dari Kelang ke Batu Arang dan seterusnya ke Batang Berjuntai. Sebelum itu, sekiranya anda belum subscribe channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share untuk menyokong channel ini. Sedikit latar belakang sejarah yang membuatkan terbinanya laluan keretapi Kelang ke Batu Arang dan ke Batang Berjuntai. Pada tahun 1908, galian arang batu telah dijumpai di satu kawasan terpencil di Rawang oleh seorang pelombor biji timah tempatan yang bernama Haji Abdul Hadi. Hasil kajian lanjut oleh Jabatan Galian Negeri Melayu Bersekutu ketika itu telah mendapati terdapat simpanan arang batu yang banyak di kawasan berkenaan. Tidak lama kemudian, kawasan ini dinamakan sebagai Batu Arang, bersempena dengan nama galian ini. Satu sambutan ulang tahun ke-100 penubuhan Pekan Batu Arang pernah diadakan pada tahun 2011 yang lalu oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor ketika itu. Pada asalnya, pada tahun 1910, satu syarikat pelombongan bernama Rawang Federated Malay State School Syndicate Limited yang berpusat di London telah diberikan tender oleh penjajah British untuk melombong arang batu ini. Selepas 2 tahun mendapat tender tetapi tidak membuat apa-apa aktiviti perlombongan, syarikat ini telah menarik diri dari projek tersebut. Satu syarikat baru iaitu Malayan Collieries Limited yang dipengerusikan oleh John Archibald Russell mengambil alih konsesi perlombongan ini. John Russell adalah adik kepada George Derry Russell. Seperti pernah diceritakan dalam video menjejak jalan keretapi lama Kelang ke Kuala Selangor sebelum ini, George Derry Russell adalah jurutera yang bertanggungjawab dalam pembinaan jambatan keretapi di Rantau Panjang di Kelang dan jambatan besi di Pasir Tuntung di Kuala Selangor. Selain dari aktiviti perlombongan, John Archibald Russell juga adalah salah seorang pengasas syarikat teh terkenal di Cameron Highland, iaitu Boh Plantation. Mr. Arthur Benison Hubbard dikenali sebagai arkitek yang mereka bentuk stesen keretapi Kuala Lumpur di Jalan Sultan Hishamuddin. Namun, tidak ramai yang mengetahui bahawa John Archibald Russell adalah kontraktor yang dilantik membina stesen keretapi tersebut bersama-sama dengan adik beliau, iaitu Philip Charles Russell, melalui syarikat usaha sama mereka, iaitu J.A. and P.C. Russell. Anak mendiang John Russell, iaitu Datuk Tristan Russell, adalah orang yang mengembangkan perniagaan teh Boh menjadi terkenal sehingga ke hari ini. Beliau turut berada ketika sambutan 100 tahun Batu Arang pada tahun 2011 yang lalu. Galian arang batu adalah amat penting dan diperlukan untuk industri pada awal abad ke-20. Federated Malay States Railway merupakan salah satu pelanggan utama yang menggunakan arang batu untuk kegunaan keretapi. Pada ketika itu, arang batu terpaksa diimport untuk kegunaan tempatan. Seperti yang pernah dikongsikan di dalam video menjejak stesen residensi, laluan keretapi dari Kuala Lumpur telah bersambung ke Pekan Rawang pada tahun 1892 dan ke Serendah serta Kuala Kubu pada tahun-tahun berikutnya. Salah satu stesen yang terdapat di dalam laluan ke Rawang ini adalah stesen Kelang. Stesen ini dikenal pasti menjadi stesen terdekat untuk bersambung ke Batu Arang. Jadi pihak Federated Malay States Railway
bersetuju untuk membina laluan keretapi dari stesen Kuang ke Batu Arang dengan kos sebanyak 1 juta Straits Dollar. Pihak Malayan Collieries Limited akan menanggung kos pembinaan laluan keretapi dari stesen Batu Arang ke Tapak Lombong. Di manakah laluan keretapi tersebut? Jom kita jejak di mana laluan bersejarah ini berada pada hari ini. Ini adalah stesen KTM Kuang pada masa sekarang. Terdapat satu gambar lama stesen Kuang yang pernah diambil pada tahun 1950-an dan pada awal tahun 1970-an. Stesen ini asalnya dibuka pada tahun 1892, tetapi direka bentuk dan dibina semula untuk naik taraf perkhidmatan komuter KTM pada tahun 1995. Tinggalan laluan cawangan dari Kuang ke Batu Arang pada hari ini adalah melalui jalan stesen. Kita boleh lihat Lebuh Raya Plus arah utara merentasi laluan ini. Di sini terdapat sebuah penempatan penduduk yang terletak selepas jambatan Lebuh Raya Plus. Di penempatan penduduk ini terdapat satu tinggalan sejarah keretapi yang amat berharga. Kita boleh melihat bekas jambatan besi keretapi dengan bekas binaan batu bata masih utuh dan elok sehingga kini. Jika anda ingin melawat jalan ini, bersedialah dengan keadaan jalan yang agak sempit. Ketika saya merakam video ini, keadaan jalan raya agak teruk dan berlubang-lubang, seperti tidak pernah diselenggara berbelas atau mungkin berpuluh tahun lalu. Tetapi lawatan saya baru-baru ini, jalan ini telah ditar semula, mungkin kerana pilihan raya umum baru-baru ini. Tidak jauh dari jambatan besi ini iaitu 300 meter ke hadapan, kita akan berjumpa satu lagi tinggalan sejarah, iaitu terowong lama keretapi. Namun, agak malang terowong ini kini telah dipenuhi dengan semak samun dan sampah sarap. Dari jauh, masih jelas kelihatan batu bata binaan terowong ini. Apabila dilihat di bahagian atas terowong, iaitu di Jalan Kuang, kita boleh lihat benjolan pada jalan raya yang menunjukkan lebar terowong ini. Kita boleh lihat persimpangan landasan keretapi dan Jalan Kuang ini di dalam peta tahun 1933. Binaan terowong di tepi jalan raya telah pecah sedikit demi sedikit, mungkin akibat kesan dilanggar kenderaan, terutama lori yang banyak lalu lalang di kawasan ini. Laluan ini kemudiannya melalui bahagian belakang penempatan penduduk di seberang Jalan Kuang sejauh hampir 200 meter. Kemudian, ianya melalui bawah Lebuh Raya, melalui satu terowong khas yang dibina oleh pihak PLAS. Selepas terowong khas PLAS ini, laluan keretapi lama kemudiannya melalui kawasan sebuah kilang dan kemudian sebuah rumah sebelum melintasi Jalan Lagong. Menurut peta lama tahun 1933, Jalan Lagong ini telah pun wujud ketika itu, maka dipercayai dahulunya pernah terdapat satu lintasan rata keretapi di sini. Kita boleh lihat di sini terdapat satu papan tanda Perbadanan Aset Keretapi atau RAC. Selepas papan tanda RAC ini, laluan keretapi lama ini merupakan Jalan Tanah Merah dan kini dikenali dengan nama Jalan Ladang Lembu. Nama ini diberikan kerana terdapat beberapa ladang lembu di sepanjang laluan ini. Hampir setengah kilometer dari persimpangan Jalan Lagong melalui Jalan Kandang Lembu ini, terdapat satu bekas tinggalan jambatan keretapi yang merintasi sebuah anak sungai. Ianya dibina menggunakan batu bata dan masih berkeadaan kukuh dan baik.
Lokasi jambatan ini berada tidak jauh dari Jejambat, Lebuh Raya Gatri dan Lebuh Raya Lata. Saya menyambung perjalanan beberapa ratus meter ke hadapan. Tetapi, oleh kerana jalan keadaan ladang lembu ini agak teruk, saya memutuskan untuk tidak meneruskan perjalanan sehingga ke hujung jalan. Penghujung jalan ladang lembu ini terletak bersebelahan Plaza Tol Kuang Timur di Lebuh Raya Lata. Anda boleh lihat beberapa ladang lembu berhampiran kawasan perhentian di Plaza Tol ini. Selepas jalan ladang lembu, terdapat satu anak sungai iaitu Sungai Serai. Dan dari sini, kita akan berjumpa semula kesan laluan lama kereta api. Laluan lama kereta api yang masih wujud ini agak pendek. Panjangnya hanya 700 meter sahaja. Keadaan laluan bekas landasan kereta api ini juga agak teruk kerana tidak bertar dan berlubang di sana sini. Laluan ini kemudiannya hilang di dalam kawasan kolam ikan yang besar ini. Laluan kereta api ini bersambung semula ke Pekan Kecil Kundang. Di sini terdapat dua tinggalan yang amat berharga. Pertama, di tepi sungai, selepas kolam ikan ini, masih terdapat satu bekas binaan jambatan yang dipercayai bekas tinggalan jambatan kereta api. Binaan jambatan ini kelihatan menghala ke arah Pekan Kecil Kundang. Menurut Kerajaan Akhbar Melaya Tribune bertarikh 3 Ogos 1915, terdapat 18 jambatan dan kalvert yang telah siap dibina dari Kuang ke Batu Arang. Selari dengan arah binaan jambatan kereta api tadi, iaitu di hadapan kedai makan ini, masih terdapat tinggalan besi landasan lama kereta api. Ini adalah gambar dari Google Maps yang diambil pada September 2020 dan saya screenshot pada awal tahun 2021. Ini pula adalah gambar dari Google Maps yang direkod pada Februari 2021 yang saya screenshot pada tahun berikutnya. Ini pula adalah kesan yang masih tinggal ketika saya rakam tidak berapa lama dahulu. Adakah tidak lama lagi tinggalan besi landasan yang masih ada ini akan hilang terus dari pandangan kita? Hanya masa yang akan jadi saksi. Dari kesan landasan kereta api ini, laluan kereta api diteruskan melalui Jalan Kundang ke Bandar Tasik Puteri. Dalam laluan di Pekan Kundang ini, pernah terdapat satu stesen kereta api yang dipanggil Stesen Pangkalan Kundang. Nama stesen Pangkalan Kundang ini ada ditunjukkan dalam peta lama ketika pemerintahan British. Menurut jarak yang diukur dari persimpangan Jalan Kundang, kemungkinan besar lokasi stesen Pangkalan Kundang terletak di sini. Namun, dari sebarang kesan bekas tinggalan stesen kereta api yang kelihatan, laluan jalan raya ini merupakan tinggalan laluan landasan kereta api dari Jalan Kundang ke persimpangan Jalan Tasik Puteri dengan jarak 3,5 km. Dari pandangan udara menghadap Pekan Kundang, kita boleh lihat sekolah berasrama penuh integrasi Rawang di sebelah kiri jalan dan padang golf Tasik Puteri di sebelah kanannya. Di penghujung Jalan Kundang, Tasik Puteri, berhampiran SBPI Rawang, terdapat satu lagi papan tanda Perbadanan Aset Kereta Api. Laluan lama kereta api bersambung dari persimpangan ini melalui laluan Tanah Merah, tidak jauh dari papan tanda Perbadanan Aset Kereta Api. Oleh kerana keadaan jalan Tanah Merah ini juga adalah teruk dengan terdapat air bertakung kerana hujan yang kerap, jadi saya tidak meneruskan perjalanan melalui jalan ini. Jom kita teruskan perjalanan ke arah Batu Arang. Saya rujuk kepada satu peta lama tahun 1933 yang menunjukkan laluan kereta api di kawasan Batu Arang. Sebelum tiba di Pekan Batu Arang, di sini
laluan asal kereta api berpecah kepada dua simpang. Berhampiran simpang ini, terdapat satu papan tanda bekas tinggalan jambatan kereta api. Namun, tidak kelihatan sebarang tinggalan jambatan di sini, kecuali sambungan jalan tanah merah serta ladang haiwan ternakan. Dari pandangan udara, selepas kawasan ladang haiwan ternakan tadi, fokuskan kepada sebelah kiri laluan ini. Di sini pernah terletaknya stesen kereta api Batu Arang. Terdapat satu gambar lama stesen kereta api Batu Arang yang pernah dirakamkan lebih 100 tahun lalu. Terdapat juga satu papan tanda bekas tapak stesen kereta api yang dibina oleh pihak Tourism Selangor dan Majlis Pembandaran Selayang di sini. Namun, sampah sarap yang dibuang di sini mencacatkan pandangan kawasan bersejarah ini. Bekas stesen kereta api ini juga terletak dalam kawasan tertutup, jadi tiada kesan yang boleh diceritakan dalam video ini. Yang tinggal hanyalah satu gambar lama stesen kereta api sebagai satu kenangan silam. Di dalam kawasan Batu Arang sendiri, ada beberapa versi peta laluan kereta api di kawasan ini. Untuk permulaan, saya akan gunakan peta topo tahun 1933 sebagai rujukan utama. Dari simpang berdekatan papan tanda bekas tinggalan jambatan kereta api, laluan asal kereta api kini menjadi jalan raya menuju ke dua destinasi, iaitu Pekan Batu Arang dan bekas kawasan Lombong. Kita belok ke kiri dan melalui Jalan Damai sehingga ke kawasan perumahan teres. Sebahagian laluan asal hilang semasa pembinaan rumah teres ini, jadi kita perlu membuat sedikit lencongan sebelum kembali ke laluan asal di Jalan Damai 2/2. Berhampiran dengan kawasan kedai di sini, laluan asal berpecah kepada dua bahagian. Bahagian pertama ialah laluan ke Pekan Batu Arang. Kita belok ke kiri dan akan melalui Jalan Yap Wuncung dan Jalan Stesen dengan melalui kawasan perumahan, padang dan deretan kedai sehingga ke kawasan tidak jauh dari bulatan Batu Arang hari ini. Laluan kereta api ini dipercayai digunakan untuk memudahkan pergerakan ke Ibu Pejabat Melayan Koleris dan juga Pekan Batu Arang. Manakala di bahagian kedua, laluan membelok ke sebelah kanan, tetapi telah hilang dengan kawasan perumahan penduduk dan bersambung ke Jalan Batu Arang di selatan Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Abdul Rahman. Laluan ini seterusnya menuju ke Kampung Melayu sehingga ke Kampung Melayu Tambahan dan ke satu kawasan kuil. Setibanya di kawasan kuil ini, jejak laluan ini hilang dengan kawasan Lombong Lama Arang Batu yang kini telah menjadi tasik. Laluan ini bersambung semula ke kawasan industri pertahanan SME Ordnance. Kawasan ini adalah kawasan keselamatan yang dikawal oleh pihak tentera. Jadi saya tidak dapat merakam dan mencari maklumat lebih lanjut di sini. Cuma saya diberitahu oleh penduduk tempatan bahawa sehingga tahun 1990-an memang pernah terdapat tinggalan khazanah kereta api di dalam kawasan ini. Terdapat satu peta yang saya terima melalui email dari waris John Archibald Russell di UK, iaitu Claire Gray, pemilik blog www.clairegray.co.uk. Ia ada menunjukkan terdapat beberapa jajaran kereta api lain. Antaranya, jajaran kereta api yang kini menjadi sebahagian dari Jalan Albert Fenelon. Kesan laluan kereta api jelas kelihatan apabila menggunakan drone dan sekeping gambar lama ada menunjukkan kawasan ini. Sementara itu, menurut peta tahun 1946, terdapat cadangan untuk menyambung laluan kereta api dari kawasan ini sehingga ke Bukit Minyak berdekatan dengan Rantau Panjang. Lokasi penghujung landasan ini
adalah terletaknya Universiti Selangor atau UNISEL pada hari ini. Bagaimanapun, saya tidak dapat mencari laluan kereta api ini dengan menggunakan Google Maps, dan lawatan saya mencari laluan ini ke UNISEL sebanyak 2 kali juga gagal. Di dalam blok yang sama, terdapat satu gambar sisiang kereta api yang menyatakan laluan kereta api ditambah sejauh 3 batu lagi sehingga ke hutan rantau untuk mendapatkan bekalan kayu untuk dibuat plywood. Tambahan laluan ini mungkin adalah jajaran tambahan di sini. Berbalik ke kawasan simpang stesen Batu Arang, laluan kereta api ini kemudiannya bersambung ke Batang Berjuntai, iaitu nama lama Bestari Jaya. Laluan ini dibuka pada tahun 1917. Pada ketika itu, Batang Berjuntai juga adalah kawasan pelombongan biji timah yang utama di dalam daerah Kuala Selangor. Laluan ini dapat dikesan dari tapak stesen Batu Arang melalui laluan Belukar dan ladang kelapa sawit ke arah projek perumahan Kota Puteri oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor atau PKNS. Di dalam Google Maps, laluan kereta api ini dinamakan laluan simpanan rel. Selepas kawasan Kota Puteri, iaitu di penghujung Jalan Makmur, laluan kereta api ini muncul sebagai Jalan Tanah Merah, tetapi berkeadaan agak teruk. Laluan Tanah Merah ini kemudian menjadi laluan jalan tar di persimpangan Jalan Warisan. Jalan tar yang merupakan jalan kereta api lama ini telah dinamakan sebagai Jalan Kenangan Strok Jalan Kuari JKR. Berdasarkan maklumat pada peta lama, di persimpangan Jalan Haji Sidik dan Jalan Kenangan, dahulunya terdapat satu stesen kereta api kedua terakhir, iaitu stesen Bukit Badung. Sepanjang perjalanan melalui Jalan Kenangan ini, kita akan bertemu satu perkampungan yang dihuni oleh masyarakat India. Kita teruskan perjalanan dan bertemu satu jalan yang agak sempit. Di sini juga terdapat satu lagi tinggalan jambatan kecil kereta api atau culvert. Seperti yang disebutkan tadi, Akhbar Malaya Tribune bertarikh 3 Ogos 1915 ada melaporkan terdapat 18 jambatan dan culvert yang telah siap dibina dan 4 lagi masih dalam pembinaan untuk laluan dari Kuang ke Batang Berjuntai. Di penghujung laluan sempit ini, jalan ini bertemu dengan Jalan Kilang. Di sini terletak satu papan tanda yang ada tertulis Projek Baik Pulih Jalan Kereta Api Kampung Jaya Setia, meskipun nama pada papan tanda jalan ialah Jalan Kenangan. Pada pandangan udara, laluan ini adalah lurus dari tapak stesen Bukit Badung. Laluan kereta api ini kemudiannya hilang kerana kini terdapat kawasan perkilangan. Berdasarkan peta lama tahun 1926 dan 1933, laluan ini berakhir di persimpangan lampu isyarat, Jalan Rawang dan Jalan Raja Musa. Kawasan tapak stesen Batang Berjuntai kini adalah kawasan pengumpulan besi buruk dan satu bangunan yang tidak diketahui fungsinya. Seperti yang telah disebutkan, Batang Berjuntai adalah kawasan pelombongan biji timah yang utama di dalam daerah Kuala Selangor. Kita boleh lihat banyak kawasan lombong ini telah menjadi tasik-tasik dan satu kawasan yang besar telah dijadikan tapak Universiti Selangor atau UNISEL yang dikelilingi oleh bekas tapak lombong. Tidak jauh dari tapak stesen Batang Berjuntai, terdapat satu banglo lama di atas bukit yang tidak berpenghuni. Dahulunya, ianya diduduki oleh satu keluarga British
yang dikenali sebagai Tuan Trail yang menguruskan kawasan Lombong di Batang Berjuntai. Dikatakan pernah terdapat satu lokomotif ditempatkan di perkarangan banglo ini sebagai hiasan. Kini, ianya menjadi lokasi peminat kisah misteri dan paranormal mencari entiti. Stesen Batang Berjuntai telah ditutup ketika Perang Dunia Kedua. Landasan dari Batu Arang ke Batang Berjuntai telah dibongkar dan dikatakan dibawa ke Burma oleh tentera Jepun untuk dijadikan sebahagian dari projek jalan kereta api maut pada tahun 1942. Menurut Kerajaan Akhbar The Straits Times bertarikh 23 April 1960, laluan kereta api penumpang dari Kuang ke Batu Arang akan dihentikan pada 16 Mei 1960. Ini adalah akibat industri pelombongan barang batu di Batu Arang telah dihentikan lebih awal sebelum itu, serta akibat faktor kekurangan penumpang. Jika dilihat pada papan tanda yang terdapat di kawasan Batu Arang, sejarah kereta api di sini kurang mendapat tempat dengan ketiadaan maklumat sewajarnya pada papan tanda yang ada. Contoh paling mudah ialah ketiadaan kisah sejarah pembinaan dan pembukaan laluan Kuang ke Batu Arang dan seterusnya ke Batang Berjuntai. Juga, tiada kisah peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku sepanjang perkhidmatan kereta api ini beroperasi. Sebagai contoh, dalam laporan akhbar The Singapore Free Press bertarikh 19 November 1928, laluan dari Batu Arang ke Batang Berjuntai pernah terhenti akibat banjir. Dalam laporan akhbar The Straits Times pada 14 Disember 1933, Melayan Collieries telah mendapat tender untuk membekalkan arang batu ke St. James Power Station di Singapura untuk tahun 1934. Tender ini dimenangi hasil kerjasama antara Melayan Collieries dan Melayan Railway yang memberikan harga terendah untuk memenangi tender ini. Manakala dalam Kerajaan Akhbar Sionan Shimbun bertarikh 28 April 1942, sebahagian dari laluan Kuang ke Batang Berjuntai dibuka semula selepas tentera Jepun mengambil alih pemerintahan dari pihak British ketika Perang Dunia Kedua. Pihak tentera Jepun juga telah mengeluarkan jadual baru perkhidmatan kereta api untuk laluan di antara Kuang dan Batu Arang. Dalam Kerajaan Akhbar Morning Tribune bertarikh 28 Januari 1947, perkhidmatan kereta api dikurangkan secara drastik kerana terdapat mogok oleh pekerja lombong arang batu yang membantah keputusan pemerintah British untuk menggunakan tenaga kerja dari kalangan askar tawanan Jepun. Dalam Kerajaan Akhbar Malaya Tribune bertarikh 13 Julai 1948, terdapat satu serangan pihak komunis pada jam 7 pagi 12 Julai 1948 di stesen kereta api ini. 37 pengganas komunis telah menyerang hendap stesen ini dan merompak hasil jualan tiket kereta api bernilai $25, tidak termasuk hasil rompakan wang dan barang kemas dari penumpang dan petugas stesen. Dalam Kerajaan Akhbar Singapore Free Press bertarikh 27 Januari 1949, terdapat satu serangan pihak komunis di laluan Melayan Collieries ke stesen Batu Arang. Hampir 50 orang pengganas komunis menyerang kereta api yang membawa kayu kayan dan 50 orang pekerja yang ingin pulang untuk menyambut Tahun Baru Cina bersama keluarga. Di Batu Arang, pihak Tourism Selangor dan Majlis Pembandaran Selayang ada meletakkan papan tanda tinggalan jambatan kereta api, meskipun tidak kelihatan sebarang tinggalan jambatan kereta api itu. Jadi, adalah lebih wajar untuk pihak Tourism Selangor dan pihak berkuasa tempatan berkenaan untuk membina papan tanda yang sama pada kawasan-kawasan yang masih terdapat tinggalan jambatan kereta api seperti di Kuang dan di Bestari Jaya ini.
Adakah kita hanya mahu menunggu besi landasan di pekan kunak ini terus gaib tanpa apa-apa tindakan? Adalah lebih baik jika laluan lama kereta api yang terbiak ini digunakan semula dengan menjadikan ianya jalan raya seperti Jalan Kundang ke Tasik Puteri atau Jalan Batu Arang, atau menjadikan ia satu koridor pejalan kaki dan basikal yang boleh menjadi satu tarikan pelancongan bersejarah yang baru. Tidak perlu mengodolkan hutan semata-mata untuk membina laluan yang telah sedia ada. Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton.